Masyarakat India saya layan dengan sangat saksama di Kedah. Ada satu istilah yang sering digunakan di Kedah sekarang ni, mensucikan dosa lama. Kita boleh jadi kerajaan, kita mewarisi semua apa yang dalam kerajaan. Lepas ni ejen perpaduan, ejen perpecahan ni setan. Kursi panas Menteri Besar Kedah ni yang ke-14. Saya nak kata tak tahu apa langsung, saya boleh kata tak. Sebenarnya saya tahu apa yang akan saya hadapi. Kerana saya ada sikit pengalaman duduk dengan MB sebelum ni. Kemudian tu saya mengikuti rapat isu-isu yang berlaku selepas 2013 sampai 2019. Antara 2013 hingga 2020 ada 3 menteri besar. Dua tu orang yang sama, 2 kali. Kemudian tu ada Datuk Seri Ahmad Bashar, rakan saya. Saya follow perkembangan yang terjadi di Kedah, dan saya rasa bila diberi amanah oleh kepimpinan untuk menerojoki Kedah, saya siap untuk menghadapi ini semua. Tapi hakikat atau fakta sebenar berkaitan isu-isu yang follow tu hanya boleh diketahui selepas saya melihat sendiri fakta-fakta yang tercatat di lembar-lembar kertas tu lah. Tidak semua yang dicakapkan di media, yang dibangkitkan dalam persepsi di media sosial. Contoh, isu balak. Saya faham isu balak ni sering dengan Menteri Besar Kedah ni sering dijadikan bahan serangan. Bermula sejak Menteri Besar Datuk Seri Diraja Sheikh Razak mungkin sudah ada permainan untuk mengaitkan isu-isu skandal balak ni dengan MB. Kemudian tu berlarutan sampai zaman almarhum Ustaz Azizan pun masih ada isu-isu balak yang ditimbulkan, walaupun pada waktu itu kita telah membuktikan dengan jelas bahawa hasil balak 2008 hingga 2013 peningkatannya sangat mendadak, 80 juta hasil daripada premium balak. Maksudnya jika masuk ke hasil kepada kerajaan 80 juta, mana tidak ada ketirisan. Kita bandingkan zaman sebelum tu hanya 7 juta, keluasannya sama. Maksudnya zaman Ustaz Izan tidak ada sebarang ketirisan pun cubaan dibuat untuk mengaitkan dengan skandal dan penyelewengan. Apatah lagi baru sehari 2 jadi MB ni kita belum ada rekod untuk dicatatkan. Jadi saya nak jelaskan jugalah isu ni bahawa bermula Mei 2020 sampai hari ini belum ada satu kawasan pun baru yang diluluskan, kerana fakta yang ada di depan kita ialah selain daripada 25,000 hektar kawasan pembalakan yang diluluskan di Ulu Muda bermula 2014 sehingga 2020, sebelum saya jadi MB, 25,000 hektar kawasan diluluskan. Ada lagi 50,000 hektar selain pada kawasan Ulu Muda yang telah diluluskan, menunggu masa untuk dilesenkan untuk ditebang. Jika dijumlahkan ke semua ni, kita ada lebih kurang 70,000 hektar lebih untuk dilesenkan mengikut undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Perhutanan. Kota yang diberi oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia kepada Kedah dalam RMK 12 ialah setahun Kedah boleh tebang 4,000 hektar. Kalau kita ada 70,000 lebih hektar ni yang telah diluluskan sebelum saya, kita akan mengambil masa 18 tahun untuk menghabiskan kota tu. 18 tahun baru habis kawasan yang telah diluluskan. Jadi saya fikir tidak ada makna saya meluluskan kawasan-kawasan baru, kerana pelabur-pelabur yang nak beli kawasan pembalakan tu terpaksa tunggu hingga tahun yang ke-19 baru sampai turn dia. Saya rasa tak ada orang yang buat perniagaan yang bijak lah, nak pergi simpan duit pada kerajaan tanpa sebarang interest selama 19 tahun. Baik dia simpan di bank. Jadi tak ada kawasan baru yang diluluskan
sejak saya jadi MB, dan mungkin akan pergi sampai berbelas-belas tahun kalau keadaan ini berterusan. Dan memang hakikatnya macam tu. Cuma usaha-usaha untuk memesongkan fakta, untuk membina persepsi daripada orang-orang yang saya namakan pembenci lah. Orang putih panggil haters. Dia cipta persepsi dengan tak ada fakta, dengan cuba beri gambaran salah bahawa kita luluh kawasan banyak kawasan balak banyak luar tengah duk tebang sekarang ini. Saya fikir ini semua adalah cubaan-cubaan yang akhir sekali dia akan menemui kegagalan bila orang ramai mengetahui fakta ini. Tidak ada satu kawasan pembalakan yang diluluskan kepada sesiapa pun. Sejak Mei 2020 sampai sekarang ini, apa yang ada sekarang ini ialah 75,000 hektar kawasan-kawasan yang telah diluluskan sebelum ini. Dia bukan lulus tahun lepas, dia lulus sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sebelum bulan Mei. 75,000 hektar. Nak kena tebang habis itu dulu. Baru boleh lulus kawasan baru. Dia akan ambil masa 18 tahun. Saya harap mereka sabar menanti. Yang Muhammad, okey, dia menjadi panas lately ni apabila terdapat beberapa pemimpin politik India yang mendakwa bahawa Yang Amat Berhormat seolah-olah tidak mendengar suara masyarakat India. Antaranya isu kuil, di mana Timbalan Presiden MIC pernah mengatakan bahawa Yang Berhormat telah berjanji pada mereka sekiranya nak roboh ke apa ke, akan maklumkan kepada Menteri Perpaduan dan juga pihak mereka. Tapi dalam isu kuil itu dikatakan belum dimaklumkan apa-apa peristiwa perubahan itu berlaku. Itu pertama. Yang kedua, isu Thaipusam yang baru-baru ini menjadi hangat terutama apabila masuknya pemimpin politik, dan yang terbaru kita difahamkan Dewan yang penyokong PAS bahasa India ni kan, meletakkan jawatannya kerana dia juga mengatakan bahawa dia tidak boleh berada dalam jawatan itu kerana kerajaan negeri Kedah dikatakan tidak mesra terhadap masyarakat yang bukan Melayu. Silakan. Pertama sekali pasal kuil. Kuil ni dirobohkan kerana dia bangunan tidak sah taraf, melanggar undang-undang PBT. Saya sebutkan akta, tak ingatlah nombor akta 133 mungkin, akta tarik bangunan. Dia melanggar perkara itu. Kalaupun saya maklum, saya tidak maklum, dia tetap melanggar. Dan penguatkuasaan itu dibuat tidak dimaklumkan bila penguatkuasaan itu nak dibuat. Tapi saya kena sokong agensi-agensi kerajaan yang bertindak di atas undang-undang. Saya tak boleh marah mereka. Saya berada di sini untuk menegakkan undang-undang. Tiba-tiba bila saya berada di sini, saya melarang orang nak menegakkan undang-undang. Saya rasa itu satu perbuatan yang salah. Jadi bila dia ambil tindakan selari dengan undang-undang, saya tak boleh marah orang, kan? Dan saya tidak patut melayan suara-suara yang tidak selari dengan undang-undang. Tak boleh lah. Saya Menteri Besar. Saya akad sumpah dengan nama Allah untuk melaksanakan amanah saya ni selari dengan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Kedah. Saya kena pertimbang semasak-masaknya apa yang didatangkan di depan saya. Itu sumpah saya sebagai Menteri Besar. Orang nak main politik, kata saya tak peduli apa semua tu. Saya kata itu hal-hal politik murahan. Sekarang ni awak tak bunyi dah. Saya ada lagi dimaklumkan ada lagi 5 kuil yang melanggar undang-undang yang sama, dan saya minta pihak berwajib lah hold sat lah, perlahankan sedikit tindakan tu untuk beri ruang pada mereka pindah sendiri. Pindah sendiri lebih baik daripada orang roboh. Orang roboh jadi isu, pindah sendiri tak apalah kan, no? Mereka patuh undang-undang, pakat-pakat patuh lah pada undang-undang, baru dunia ni akan aman. Kalau ada satu set undang-undang, seorang patuh, seorang tak patuh, jadi kita tak ada keseragaman. Saya rasa pihak MBS telah melaksanakan tanggungjawab mereka, dan saya tak patut menjadi batu penghalang kepada undang-undang ditegakkan. Ada perjanjian seperti itu yang Muhammad, di mana kalau nak roboh kena inform. Tak ada perjanjian. Tak ada. Itu hanya mainan je lah kot.
Ya. Tepusem di Kedah tak ada cuti umum. Bukan baru. Daripada dulu-dulu tak ada cuti umum. Masa Pilihan Raya Bukit Selambau 2009, isu ni dibangkitkan. Kalau Pakatan Rakyat nak menang pada masa itu, kena umum cuti Tepusem. Ustaz Izan bertegas tak ada keperluan untuk beri cuti Tepusem kerana dah ada cuti Deepavali. Bangkit balik untuk PRU ke-13, Barisan Nasional pada masa itu buat manifesto. Kalau BN diundi, diberi sokongan, PRU 13 ni BN akan bagi cuti sebenar Tepusem. Sebenarnya Tepusem ni cuti peristiwa, diberi cuti peristiwa. Sebenar sebenar perayaan Tepusem, cuti peristiwa ni bukan permanent, bukan bagi sekali kekal sampai kiamat, dah. Macam cuti hari raya, cuti raya Cina, cuti Deepavali, tu diisytihar cuti umum. Tepusem tahun 2020 pun tak diberi sebagai cuti peristiwa, cuti umum pun tak, cuti peristiwa pun tak. Tahun 2020. Masa tu apa saya tak bantah? Pasal apa tak bising? Masa tu tak ada keperluan untuk menjadikan isu ni isu politik. Hanya ada beberapa tahun sebelum tu diberi cuti peristiwa. Cuti peristiwa ni mesti dibawa ke mesyuarat, majlis mesyuarat kerajaan, bincang, ambil keputusan di situ baru umum. Pada tahun 2021 baru-baru ni kita sedang berada dalam PKP. Orang tak boleh keluar, orang tak boleh sambut hari raya, tak boleh pikul kawadi, tak boleh pergi ke kuil. Kuil pula ada SOP tidak lebih pada 30 orang ikut saiz kuil tu. Jadi kalau kita bagi cuti tak ada makna apa. Dan cuti peristiwa ni dia ada had. Kalau dah bagi untuk event-event lain yang lebih penting, had dah habis, kota dah habis, tak boleh bagi cuti lagi. Jadi kita simpan kota cuti peristiwa ni untuk masa lain yang lebih sesuai, untuk event-event yang lebih besar daripada itu. Sekarang ni dah orang duduk di rumah dah, tak boleh keluar pergi mana. Pergilah raya kalau nak raya kan. Kuasa untuk memutuskan cuti peristiwa ni kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan. Dia bukan cuti umum, bukan saya batal. Batal ni kalau dah bagi, tarik balik tu batal. Ini belum bagi. Dan benda itu bukan dibagi sekali kekal, dibagi sekali. Tahun depan kalau nak bagi pula, kena buat keputusan baru. Cuti peristiwa. Orang tak faham kot ni. Baik YB, mungkin untuk masyarakat India dan juga bukan Melayu yang melihat temu ramah ini, yang selama ni mereka diisi dengan pelbagai dakwah mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat tidak mesra pada golongan bukan Melayu, termasuk memetik kenyataan contohnya minum toddy lah, orang buat apa nak dengar, you all pun tak undi kerajaan kami dan sebagainya. Dan untuk sekian kalinya masyarakat bukan Melayu, kita nak dengar apa pendirian YB dalam hal ini. Untuk dengar pandangan saya daripada mulut saya, jangan dengar pandangan saya daripada mulut orang lain. Pertama sekali dalam isu mabuk toddy. Mabuk toddy dalam yang saya tulis, bukan saya ucap. Dalam artikel tentang mabuk toddy itu, saya tidak menggambarkan secara direct mabuk toddy itu kepada masyarakat India. Mabuk toddy kekuasaan, lebih kurang macam itu. Mabuk toddy politik. Saya letakkan inverted comma untuk beri satu gambaran seolah-olah ni kehilang kewarasan kepada dua orang pemimpin politik saja, bukan masyarakat India. Kebetulan mereka itu orang India. Satu timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, seorang lagi timbalan Presiden MIC. Dua orang saja. Yang kedua, satu gambaran umum yang telah menjadi satu saya kata satu brand lah di Malaysia. Satu bidalan orang tua-tua. Minum sebotol mabuk 3. Apa maksud dia? Hang lebih-lebih daripada hak yang patut. Seolah-olah hang dah ialah react, overreact. Tu kata-kata bidalan. Bukan saya nak menggambarkan masyarakat India ni pemabuk, tapi oleh kerana orang-orang politik ni dia ambil kesempatan, dia spin
Seolah-olah saya menggambarkan masyarakat India ni masyarakat pembabuk. Itu adalah usaha untuk memberi gambaran buruk kepada saya. Saya rasa kalau orang mencari kebenaran, dia akan berjumpa dengan kebenaran. Minum sebotol, mabuk 3 botol itu adalah gambaran bidalan orang tua kepada satu-satu reaksi yang berlebihan daripada kadar yang sepatutnya. Yang ketiga tentang masyarakat India. Masyarakat India saya layan dengan sangat saksama di Kedah. Di Kedah kita ada undang-undang berkaitan dengan apa-apa bangunan, apa struktur nak dibina di kawasan majlis PBT ni kena ada kelulusan. Hatta masjid, surau, rumah, kedai, bangunan, jalan sekalipun nak bina apa-apa kena ada kelulusan. Masjid ada kelulusan, surau ada kelulusan. Kenapa kuil tak perlu ada kelulusan? Saya rasa tak adil untuk orang ramai, dan masyarakat patut ditadbir dengan adil. Kalau satu-satu bangunan dibuat cara tidak sah, kalau surau diroboh, kita pernah roboh surau di Sungai Petani yang tidak dapat kelulusan, dah habis 180,000 kutipan orang ramai, roboh surau tu di bawah Majlis Medaran Sungai Petani. Bukan zaman saya lah, zaman dulu. Orang Islam tak bangkit berperang sampai satu Malaysia buat demo, tak ada. Pasal kita tahu ada undang-undang dia untuk bina surau. Sama dengan kuil, sama dengan struktur-struktur lain pun ada undang-undang yang perlu dipatuhi. Saya beri peruntukan untuk Hari Raya Deepavali masyarakat India 100,000. Saya beri tanah PKNK pada sekolah rendah jenis kebahasaan Tamil di Sungai Ular. Free tanah 1.1 ekar guna. Sebelum ni dia orang kena bayar 163,000 tanah tu. Kita tak apa bagi free untuk pendidikan, untuk sekolah anak-anak, tak kira bangsa apa. Patut kerajaan bagi ruang sepenuhnya, ringankan seringan yang boleh kepada pengelola, kepada jawatankuasa yang mengendalikan sekolah itu. Saya bagi percuma. Cuba cakap pasal robok pula. Masa pemerintahan Yang Berhormat, ada tak bina kuil baru? Ada tak? Ada kelulusan baru di ladang Henrietta di Padang Serai. Kerajaan meluluskan satu tapak kuil yang dipohon dengan teratur, diluluskan tapak tu. Ada kelulusan baru. Itu kalau buat tak boleh roboh lah. Tapak dia diluluskan. Dan kita tidak bertindak tu atas sentimen rasism, atas menafikan hak agama lain. Dia orang nak bina kuil, dia mohon dengan elok dan layak ditimbangkan. Ada kelulusan ladang Henrietta Padang Serai. Saya ingat masyarakat India patut pergi tengok lah. Memang ada kelulusan pun. Kalau nak gambarkan saya rasis, saya takkan lulus lah. Kan, no? Serangan bertalu-talu terhadap pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Yang Amat Berhormat juga ada kaitannya dengan pemerintahan yang lalu. Contoh dalam isu balak, di mana Menteri Besar sebelum ini telah meluluskan sejumlah balak, tapi akhirnya yang menerima getah orang kata adalah Yang Amat Berhormat sendirilah. Jadi setuju tak kalau kita katakan bahawa apa yang Amat Berhormat terpaksa tanggung, bala-bala ni semua ni, adalah mewarisi pentadbiran sebelum ni? Silakan. Betul, terima kasih kerana Syarif faham. Ada satu istilah yang sering digunakan di Kedah sekarang ni, mensucikan dosa lama. Kita boleh jadi kerajaan, kita mewarisi semua apa yang dalam kerajaan tu. Bila kita minang anak dara orang, kita tengok dulu elok kan, bila masuklah rumah kita tahu ada korak tengah belakang, rambut botak, bila dia buka tudung kita tak tahu. Bila kita masuk dalam rumah dah jadi suami isteri baru nampak, kita terima je lah korak atas belakang. Kita beli panas salad bubuh, tak pun ambil daun gelenggang campur minyak gas, tonyo hilang lah korak tu. Jadi benda-benda ni pun kita terpaksa hadapi lah. Saya dah maklumkan tadi ada 75,000 hektar kelulusan lama, dan sekarang ni perlu ditebang kerana ni mereka dah buat bayaran-bayaran, komitmen-komitmen yang ikut undang-undang. Kita tak boleh batal macam tu. Batal kita kena bayar ganti rugi. Ada kerajaan yang kena 63 juta kena membatalkan kawasan belakan. Akhir kali kerajaan tak larat bayar 63 juta, bagi kawasan baru pula. Berapa kali nak ulang kan? Saya kata kena ambil masa 18 tahun untuk tebang habis yang dah diluluskan. Jadi pasal apa kata saya lulus kawasan baru?
Tak ada orang nak mohon dah, 19 tahun baru boleh terbang. Jadi siapa yang nak balak mohonlah, tapi tunggu 19 tahun untuk terbang di Kedah. Kita pun boleh timbang, bukan tak boleh, tapi tahun yang ke-19 baru boleh terbang. Kena ikut ten lah. Antara masalah dalam yang sering ditimbulkan adalah dikatakan bahawa Yang Amat Berhormat banyak berseloka, sedangkan benda itu tidak difahami dengan jelas oleh masyarakat di luar. Yang Amat Berhormat juga dilihat seperti seolah-olah mewarisi sifat almarhum Ustaz Azizan yang tegas dan sebagainya. Jadi soalan dia ada dua. Adakah benar bahawa masyarakat sebenarnya tidak faham apa yang Amat Berhormat jelaskan dalam satu isu pertama. Yang kedua, sejauh mana Yang Amat Berhormat melihat diri itu ada orang kata apa, pengaruh almarhum dalam hidup Yang Berhormat. Soalan yang kedua tu mungkin saya tak boleh buat nilai, tu orang nilai lah. Saya tak tahu, saya punya karakter memang macam ni lah. Daripada dulu pun ada sehingga satu ketika ustaz kata, hang kau nak cakap apa-apa, hang yang gelak, hang cakap serius. Saya kata kalau saya cakap serius perang ustaz, sebab saya kalau cakap serius dia kata cengeng. Jadi saya kena cakap dalam humor supaya keadaan tidak tegang. Itu yang saya rasa itu sifat semula jadi yang ada pada diri saya lah. Kalau nak buang humor tu susah, itu anugerah Tuhan. Kalau nak cengas dia masa, lari habis orang semua kan. Jadi saya mengadunkan sifat-sifat tu, saya rasa tepat pada masanya lah. Yang tak faham saya rasa tak ada, yang saja buat-buat tak faham ramai. Itu yang saya katakan haters tu, pembenci-pembenci. Betul lagu mana pun dia akan spin, dia akan pusing sampai hilang maklumat sebenar yang kita nak capai. Saya rasa orang Kedah ni kalau cakap tara saya ni lah, orang faham semua. Dan orang Kuala Lumpur pun reti dekat Kedah, tak ada masalah apa. Tapi saja-saja buat-buat tak reti. Ini penyakit tuan-tuan. Penyakit yang saya rasa tak ada ubat lah, tak ada ubat. Itu terserah kepada mereka sendirilah, kerana haters ni penghujung dia tak ada apa nak capai. Mungkin dia kata aku telah berjaya melahirkan kebencian orang ramai kepada seorang tokoh tu, seorang individu tu. Saya kata kalau kerja tu dapat pahala, alhamdulillah. Kalau kerja tu dapat dosa, macam mana? Di akhirat larat kat tanggung. Saya rasa kerja buat kita ni semua pun sebagai Facebooker ke, sebagai pengamal media apa semua, yang kita nak cari kebaikan. Saya rasa kalau orang pun benci saya, tapi saya berjaya melahirkan satu kebaikan untuk Kedah, untuk orang ramai. Saya berjaya dalam perjuangan saya walaupun dibenci. Saya tak ada masalah orang benci. Yang penting Tuhan suka saya. Sejauh mana tomahan-tomahan, kritikan-kritikan yang Amat Berhormat terima sepanjang berada di kursi Menteri Besar ni mengganggu tugas ataupun kehidupan Yang Amat Berhormat? Mungkin kita boleh share sikit dengan kita. Saya rasa saya boleh mengenepikan semua faktor-faktor itu untuk saya berjalan di atas landasan yang saya letak. Saya nak pergi mana, ini landasan dia. Apa saya nak buat, saya tahu bagaimana perkara itu harus dibuat, dilaksanakan. Saya akan berjalan. Apa komen-komen negatif, persepsi-persepsi negatif yang cuba ditimbulkan tu, pepatah kata anjing menyalak, kabilah teruskan perjalanan. Biarlah dia salak, lama-lama dia letih, dia berhenti. Yang penting matlamat kita berjaya dicapai. Saya fikir pencapaian sekarang ini pun sudah agak baiklah bagi seorang pemimpin barulah dalam negeri Kedah. Dan saya sudah mula mendapat kerjasama yang baik daripada tim saya, daripada kerajaan, daripada rakyat Kedah, daripada pasukan saya ni. Alhamdulillah, saya puas hatilah. Dan saya tak ambil pot. Saya tak baca komen-komen negatif. Kalau dia komen tempat ni, saya padam. Saya tak payah baca. Jadi bila tak baca, tak mengganggu kita lah. Tok Guru pesan kat saya, bila kita komen, bila kita maklumkan, dia kata jangan baca Facebook, baca Quran. Quran kata apa, ikut. Facebook bukan Quran. Jadi dia jadi satu terapi. Tak perlu ambil kira, abaikan saja pembenci-pembenci di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, di media sosial. Yang penting kerja kita selari dengan Quran, dengan hadis.
apa yang kita nak capai, saya rasa itu sudah cukup untuk memandu perjalanan kita lah. Apa tu kita dah cakap semua ni, tanya sikit pasal politik. Sekarang ni negeri-negeri lain depa dah mula dah. Dalam PM ni, bagi pengemudi peneraju PM di Kedah, depa dah start, di negeri lain dah start. Aku tak nak bagi kau lah, Selangor tak nak bagi kau lah. Apa tu di Selangor macam tu juga. Malah di Parti Timur pun dah ada dah. Mula duduk ni dah. Jadi macam mana di Kedah? Ada dah benda-benda tu dibincang. Mesti ada usaha-usaha PRU 15 ni dah ada dah. Saya yang pertamanya saya pada PAS. PAS ni ejen perpaduan. Ejen perpecahan ni setan. Jadi siapa-siapa yang meniup kepada perpecahan, pergaduhan, perbalahan tu, dia mewarisi sifat-sifat setan. Bukan saya nak kata ada orang jadi setan, tak. Memang itu ciri-ciri semula jadi setan. Dia nak pemusuhan, nak perpecahan, nak perbalahan, nak bergaduh, nak perburuk orang, nak pelaga orang. Ini kerja-kerja setan. Kerja kita dalam gerakan Islam mencari perpaduan, membina keharmonian, membentuk kerjasama apa yang Nabi ajak kat kita. Jadi PAS adalah ejen perpaduan. Saya boleh-boleh di Kedah tu saya tak mau ada perpecahan yang merugikan umat Islam. Orang Melayu, umat Islam yang makin hari makin dikecilkan kuasa politik dengan perpecahan yang terlalu banyak parti. Saya tak tahu dah ada berapa banyak parti Melayu sekarang ni. Dia lahir pejuang, lahir muda, daripada 6 yang sedia ada jadi 8. Lahir putra jadi 9. Lepas ni ada mungkin ada lagi kot tak puas hati buat parti, tak puas hati buat parti. Mula dengan Anwar Ibrahim lah. Saya bagi PAS, kita ejen perpaduan, ejen untuk menyatukan umat Islam. Kita tak maulah berlaku hal-hal macam itu. Di Kedah kita berunding dengan elok. Saya sebagai pengurusi PN di Kedah dah cakap kita jangan buat kenyataan-kenyataan yang merumitkan keadaan untuk kita buat pembahagian kerusi, untuk kita menentukan apa-apa hala tuju di depan. Saya pun dah jumpa pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, saya jumpa pengurusi Perhubungan Bersatu Negeri, cakap elok-elok. Yang pertama sekali kita duduk tang mana kita menang, tang kita tak menang baru kita runding untuk siapa nak duduk situ. Saya rasa cara ni lebih baik daripada kita bertikai lidah nak berebut. Duduk dulu tang mana kita menang. Status quo. PAS ada kursi DUN 15, ada Parlimen 3. UMNO kursi DUN daripada 2 jadi 3 jadi 2. Parlimen ada 2 bersatu. Lepas ada pencantuman baru ni ada kursi DUN 6. Kursi Parlimen lari. Jadi pejuang. Jadi tang mana kita menang itu kita duduklah. Kemudian kursi yang baki itu yang PS menang kita runding. Siapa ada kekuatan. Asas kepada kekuatan parti-parti ini ialah grassroots. Ada tak pengundi kita di situ? Ada berapa cawangan dah di situ? Kalau kita nak kursi itu, cawangan ada tak? Jentera ada berapa orang? Itu semua benda-benda yang patut diambil kira. Dalam PRU yang lepas, bertanding tak? Kalau bertanding dapat nombor apa? Dapat apa undi? Jadi ada banyak formula untuk membahagikan kerusi ini dengan adil, dengan saksama, dengan yang saya rasa boleh diterima oleh semua orang. Lapang dada lah. Ada tempat kita kurang, ada tempat kita lebih. Saya rasa tak ada masalah yang tak boleh selesai di dunia ni kecuali nak mati lah. Soalan terakhir Yang Amat Berhormat kepada rakyat Kedah yang menonton dan juga rakyat Malaysia, apa yang Amat Berhormat akan katakan tentang perjuangan Yang Berhormat dan juga rakan-rakan Exco dalam kerajaan negeri Kedah untuk negeri Jelapang Padi ini? Banyak yang saya cuba capai dalam waktu yang singkat ni. Pertama sekali tentang memperbetulkan semula perjalanan. Kita kena ada sasaran. Kedah ni nak capai apa? Bila? Jadi kita dah lancarkan plan Kedah 2035. Tadi pagi saya ada silap sebut sikit 2030. Saya awalkan 5 tahun.
Saya boleh, kalau boleh capai awal 5 tahun lebih baik. Tapi sebenarnya plan Kedah Sejahtera Berdaya Huni itu 2035. Kita ada berpuluh-puluh strategi untuk capai Kedah yang berdaya huni 2035 ini guna standard Kedah. Yalah, kita faham Kedah ni negeri miskin, KDNK-nya masih tercorot di kalangan negeri-negeri di utara Semenanjung. Tapi Kedah ada sumber yang banyak, Kedah ada bumi yang luas, Kedah ada hutan, Kedah ada alam sekitar, Kedah ada sumber tenaga, Kedah ada banyak kawasan industri. Semua faktor-faktor yang boleh dibangunkan, dimajukan untuk memberi pulangan kepada Kedah patut dilaksanakan dengan pantas. Siapa nak melabur di Kedah, ada modal, ada duit, mai. Kita tak ada di bawah meja, tak ada hingki-pingki, tak ada apa. Bawa 100 juta, mai melabur 100 juta. Tak mana nak buat projek apa, kita buat diligence, buat kajian, jalan, boleh jalan, jalan. Dengan pantas. Jangan duk ding dong, lah tak jadi. Saya tak mahu. Saya nak kerja ni cepat. Dan semua orang ada peluang yang sama. Siapa yang nak melabur, boleh datanglah ke Kedah. Saya silakan. Kita akan permudahkan apa-apa proses. Saya harap semua hasil bumi, hasil hutan, hasil tanah ni dapat memberi kemakmuran pada rakyat Kedah. Nak kembali ke apa kerja buat yang kita sedang usahakan ini secara bertukuh lumus. Orang Kedah kata pulun. Kita tengah pulun ni nak bagi balik kepada rakyat Kedah. Inilah sebenarnya hak rakyat Kedah rasa apa yang ada ni. Jangan bagi peluang kepada siapa-siapa yang ambil kesempatan kerana ada kuasa, kerana ada kedudukan, dia ambil kesempatan untuk memenuhkan poket dia, untuk memenuhkan poket kawan-kawan dia, kawan kumpulan dia. Saya tak mahu itu berlaku. Saya tidak akan beri jalan kepada usaha-usaha yang seperti itu. Saya akan lawan. Saya akan pastikan kekayaan Kedah adalah milik rakyat Kedah. Saya harap rakyat Kedah menyokong perjuangan saya ini. Sebab itulah saya rasa kerajaan persekutuan patut lihat pengorbanan yang selalu saya ulang. Kedah simpan 100,000 hektar tanah untuk sawah padi. Kita bekalkan beras untuk negara ini 43%. Tanah itu kalau kita convert ke komersial atau industri, kita boleh kutip cukai tanah 1.7 bilion berbanding cukai tanah petani yang sekarang ini. Jadi kerajaan pusat kita mohon pertimbangkan, bayarlah 10% daripada 1.7 bilion itu 170 juta. Bayar sebagai pampasan kepada kita mengekalkan sebahagian besar tanah Kedah ni sebagai tanah pertanian untuk menghasilkan makanan. Untuk Ulu Muda kita simpan 300,000 hektar sebagai hutan simpan kekal. Bagilah pampasan sikit untuk kita simpan sebagai tadahan. Tadahan ni bukan saja untuk Kedah, untuk Pulau Pinang, untuk Perlis dan untuk pertanian tadi, untuk sawah padi. Kita simpan hutang kita, bagilah 100 juta. Kalau tak mau bagi 100, bagi 120 juta. Saya rasa boleh. Jadi benda-benda yang patut diberi perhatian untuk pengorbanan negeri Kedah. Saya akan fight apa yang patut saya dapat, apa yang patut Kedah dapat. Walaupun sebelum ini tak disuarakan, saya rasa wajar perjuangan ini dibawa ke depan. Kalau orang tak timbang sepenuhnya, timbang separuh. Kalau tak timbang sikit, timbanglah banyak. Jadi Kedah kena ada fighter. Dan saya ada tim yang kuat di kalangan Esko, Rakyat, Pegawai Tinggi Kerajaan, kegiatan kerajaan di Kedah sekarang ni. Support apa yang kita buat. Mereka, ya, kita wujudkan environment yang mereka seronok dan selesa untuk bekerja. Mereka kerja ikut undang-undang, ikut peraturan yang dikuatkuasakan, dan undang-undang tu kita tak balan, kita tak blok, kita tak halang. Dia seronoklah bekerja. Apa yang kita capai ni insya-Allah berkat usaha kita, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan capai Kedah yang lebih baik untuk masa depan anak cucu kita. Walaupun tak capai masa saya, mungkin umur saya pendek, setahun 2 hari mati, tapi at least saya tinggalkan asas untuk pemimpin masa akan datang perjuangkan apa yang telah kita mulakan ni. Harap-harap dapat dicapailah. Usuk-usuk ni siapa-siapalah pemimpin yang menjadi pemimpin, dia akan meninggalkan legacy, meninggalkan jasa, meninggalkan, kalau harimau meninggalkan belang, pemimpin dia meninggalkan jasa. Orang boleh habaq ni, orang ni buat ni jadi masa orang ni. Saya pun boleh sebut juga KSP tu diluluskan zaman kita. Widak Group buat di Laga Sukar tu zaman kita lah. Dan kita bagi licin ya perjalanan mereka. Duit mereka bawa ke sini untuk melabur, habis pada pelaburan. Jangan habis kot tengah jalan, kot pintu ayak, kot pintu tol. Jangan.
Jangan ambil dan jangan cuba-cuba untuk wujudkan kembali budaya tu. Budaya tu akan diperangi di Kedah zaman saya ni, insya-Allah.